Kalau nama biar pun dah, kalau tidak mabuk, tidak arak, nama saja, tak apa. Bukan kerana nama tu tak boleh. Tak. Itu dari segi hukumnya. Dari segi hukumnya gitu. Cumanya apa yang bubuh nama lagu tu? Tu tak molek. Masalahnya sebagai kita lah bubuh nama. Banyaklah nama sekarang dia pengaruh putih Isaac lah. Macam-macam nama kan. Ramai tu orang kita pun. Apa tak bolehnya bubuh Ishak lah. Newton tu. Kalau ku Arab Ishak. Apa yang kita buat Isaac? Jadi kita ni nak bunyi lagu tu baru sedap, baru segar. Seseolahnya kita ni gagah kuat jadi kerana benda-benda lagu tu. Itu khurafat semua. Itu tak kena tu. Nama molek-molek tukar. Fatimah jadi Fatty, tukar tu macam-macam lah sebut. Salihah jadi Sali. Nak suruh bunyi orang putih tu penyakit lah ni. Jadi penyakit jiwa dah orang kita ni. Orang yang tidak sakit jiwa sungguh, dia boleh bahasa tu, suku tu. Tapi tidaklah kita nak tergelan dalam dia, lemah dalam dia tu. Ni bahaya ni. Bahaya. Jadi begitulah. Nama tu, kalau dia nama gapo pun, dia Islam, dia mati, kena tanda perkuburan Islam, mayat cara Islam. Nama tu tak kira nama gapo pun. Nama kafir pun. Semuanya, apa yang bubuh nama lagu tu, itu persoalannya. Tak molek. Apa yang berasa tak molek ni? Dia jadi molek Jacob tu. Tu apa tu? Itu penyakit belakang tu. Padahalnya kita mengaji Quran, tak ada sebut Jacob. Yaqub sebut molek. Itulah hak kita pakainya. Selesai. Tapi kita tidak berasa bangga. Ini jati diri kau terhakis. Bahaya tu lagu tu. Kau terhakis. Begitulah. Fakultu, dia kata, Anas kata, aku macam duk nampak-nampak lagi putih cicing tu di tangan Nabi SAW. Dia ni ketika lepas Nabi tak ada dah lah. Maknanya sahabat ni dia tengok tu, dia perhati, dia duk ingat semua. Aku cerita dia ni lama dah. Anas sekarang umur dia 100 tahun kan, lebih. Jadi dia kata duk nampak-nampak lagi, kata dia. Putih duk tangan Nabi. Macam duk nampak lagi putih dia tu. Aku pun kata, siapa dia kata ni? Syu'bah. Perawi daripada Qatadah. Aku kata kepada Qatadah, siapa yang kata ukiran dia tu Muhammad Rasulullah? Dia pun kata, Qatadah kata, Anas katalah ukiran di situ tu Muhammad Rasulullah. Lepas tu caranya Muhammad itu walaupun dulu tapi duduk bawah. Muhammad Rasul Allah datang. Dia cok pula betul lah. Dan cincin Nabi SAW ni, lepas pada dia wafat, duduk dengan Abu Bakar. Abu Bakar pakai. Walaupun dia tu tidak Muhammad Rasulullah, tapi makna dia tu wakil, pengganti. Lepas pada Abu Bakar, Sayyidina Umar pakai. Lepas pada Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman duduk tangan dia. Pada suatu hari Sayyidina Uthman duduk dekat Telaga Aris namanya. Duduk tepi tu, dia duduk pulah jatuh dalam tu. Jatuh dalam telaga tu. Suruh orang kira lah, kita kata kira air telaga tu selai, tak jumpa pakesu. Tak tahu bagaimana hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan. Syah Waliullah buat kesimpulan, dia kata ada maksud tu. Bukan saja, bukan kepada Sayyidina Uthman saja berlaku lagu tu, ramai lagi sahabat-sahabat yang lain berlaku. Dia ada isyarat kepada benda lain. Isyarat kepada khilafah khassah muntazimah. Dalam kitab dia Izalatul Khafaq, panjang benar dia royak. Dalil banyak. Khilafah khassah muntazimah ni maknanya khalifah Nabi yang bukan khilafah Rashidah saja. Cukup syarat dia, lama Islam, awal Islam, lepas tu Quraisy, lepas pada tu rapat dengan Nabi. Banyaklah syarat dia nya. Lepas pada tu pemerintahan dia tu aman, damai, tak ada perpecahan sama Islam, makmur.
Semasa tu dia isyarat kepada Sayyidina Osman ni lagu lain. Lepas pada tu lagu lain akan jadi. Perubahan zaman. Perubahan zaman. Sebab juga Abu Hurairah, dia kata dia Aisyah berlaku juga lagu tu. Dalam kita kata dia kata bekas berah, kalau kita bekas gandum dia tak buka. Sebanyak tu ada semacam berapa lepas pada Nabi mati berapa puluh tahun pada tu. Tak habis. Tapi zaman dekat zaman akhir zaman Sayyidina Osman habis. Ada dalam tu pelik juga. Abu Hurairah ada juga lagu tu. Dia simpan dalam jabir dia. Jabir kecil je. Hak Nabi beri buah kurma, buah tamar ke dia dah ambil sebutir makan. Berapa puluh tahun lepas pada Nabi tak habis. Sampai di zaman Sayyidina Osman, di akhir zaman Sayyidina Osman habis. Tu Syah Waliullah buat mari hadis, sebab dia ulama hadis besar kan. Dia mari hadis, berdasarkan hadis nak menilai sistem khilafah di zaman awal Islam. Tak apa beza daripada satu zaman ke satu zaman. Sebab tu kitab tu memang unik. Tak pernah ada dalam dunia ni tulis lagu tu. Menceritakan sistem khilafah tu berdasarkan hadis. Jadi royak khilafah ni beza lagu mana dengan hak kemudian. Apa sebab gini-gini, apa dalil dia, banyak. Memang itu kitab sangat baik, tapi dalam bahasa Farsi. Dalam bahasa Farsi dia tulis. Hak nak sininya kepada dia, iaitu boleh mana mukatabah tu. Mukatabah dan munawalah itu boleh. Kemudian kita pergi kepada hadis yang bab yang seterusnya, orang yang duduk di hujung majlis, di hujung majlis. Bab man qa'ada haitsu yantahi bihil majlis. Orang yang duduk di bahagian belakang majlis. Orang ramai duduklah, dia duduk di hujung. Dan orang yang nampak ada ruang dalam halqah, dia pun pergi duduk situ. Itu babnya. Imam Bukhari nak cerita kat dia. Dia nak cerita bab ngaji lah, bab ilmu kan ni. Bab ilmu dia ilmu. Cara ke ilmu. Nak ayatnya ilmu ni benda mahal, benda berharga. Jangan kita ada pengajaran daripada hadis ni, jangan kita ilmu apa pun, apatah lagi kalau ilmu agama tu pula hadis pula. Punca dia. Hak asas tu. Jadi kita jangan main-main. Jangan pandang mudah, jangan pandang ringan. Jangan berasa tak ada nilai, tak ada erga. Jangan. Bahkan kita kalau dengan ilmu ni, kalau dalam majlis ilmu, kalau gapo-gapo lah, ilmu apa-apa pun, ini secara umum, khususnya hadis lah, Imam Bukhari nak ayat, kita kena duduk dalam majlis ilmu. Itu cara orang nak boleh ilmu. Dia kena rajin. Rajin kita dalam majlis ilmu ni, mesti ada majlis ilmu dia ada tu guru, dia ada hak ngajar. Kita nak baca sendiri pun boleh juga. Tapi kadang-kadang kita baca sendiri ni, orang royak lagu lain, kita faham lagu lain. Kita buat kesimpulan sendiri. Misalnya hak kita duduk baca saat ni, kalau baca terjemahan saja boleh faham kok. Tak akan siapa situ. Tak akan siapa. Itu bezanya kalau duduk dalam majlis ilmu. Apabila duduk dalam majlis ilmu, kita akan dapat secara langsung ilmu. Lepas tu majlis ilmu ni majlis yang diberkati. Malaikat ada. Syaitan lari, tak suka. Sebab apa orang nak boleh ilmu ni, bila-bila ilmu tak ikut dia, dia kalah di situ. Tentu dia kalah. Hak benarnya malaikat. Malaikat mari duduk doa. Kita mungkinlah banyak dosa, kau gapo kau tidak makbul. Malaikat doa. Malaikat tak ada dosa, dia tidak buat maksiat. Malaikat duk bagi semangat kepada kita, duk bagi kekuatan kepada kita. Itu dia jadi kekuatan tu. Jadi mari kekuatan tu. Sebab apa? Kita tengok ahli-ahli ilmu, orang-orang yang itu, dia kuat tu. Semangat dia tu, kuat tu. Kita tengok. Sebab apa? Dia biasa duduk dalam majlis tu. Malaikat duduk. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tu. Malaikat duduk bui, semua. Malaikat duduk kata lagu tu. Tak usah takut. Tak usah bimbang. Tak usah rusing. Sebab tu dia tidak rusing. Orang yang ada ilmu, dapat ilmu tu,
Dia tidak pusing. Tapi berbeza dengan kalau orang yang ada harta, kadang-kadang pusing, takut, macam-macam, bimbang. Bukan syurga tu dia nampak ni, dia berita gembira kepada dia ni, mati, takut, macam-macam. Itu bezanya. Bila kita duduk, apa ya dia kata duduk dalam majlis ilmu, dia lain. Sebab masing-masing kita tu pergi tu dengan niat yang baik. Masing-masing ada kelebihan dia. Suppose sembahyang jemaah jugalah. Ulama-ulama kata apa yang sembahyang jemaah boleh penuh. Dia kata sembahyang seorang ni boleh waktu boleh 27. Dia ayat hikmatnya. Hikmatnya begini, kata dia. Ketika kawan ni kita lupa, misalnya kita leka mata, adakah semua orang ni leka? Ketika tu tak leka, dia tampung hak kita leka tu. Masa kita leka, ketika dia leka, kita tak leka. Jadi kau ramai orang, kau sikit ruang tu, mungkin kekosongan hak ada tu, hak kecacatan tu kau sikit. Itu sebab kau jumpa kau ramai, kau molek. Begitu juga kita ni, orang Islam ni, bila duduk di satu tempat, orang ni ada kelebihan dia sikit, orang ni ada kelebihan aku ni, orang ni ada kelebihan aku ni. Dia dapat menampung kekurangan masing-masing. Dengan sebab itu dia jadi kuat. Boleh jadi kita, malaikat yang khusus tu tak mari kerana kita, tapi kerana orang lain, malaikat kena. Ada malaikat-malaikat yang khusus, dia mari dekat dia. Mari dekat dia tu, boleh kita duduk sekali dalam majlis tu. Itu kelebihan dia. Tidak sama dengan kita duduk, misalnya kalau kita tengok CD, boleh juga ilmu tu, tapi cara kita duduk pun lagu lain. Boleh jadi bila tidur ke, belunjuk ke. Dari segi adab tu, maknanya kita tidak betul-betul bagi perhatian dari segi adab tu. Lepas tu kadang-kadang bila-bila jenera pun kita tak using, tak ada siapa dia duduk tengok. Bila-bila gitu. Lepas tu ada kau orang panggil majlis ilmu ke tu. Tidak majlis ilmu. Kalau majlis ilmu tidak duduk lagu tu caranya. Banyak perkara tu. Dia oleh kerana dia terikat dengan adab, dengan gapo. Dengan sebab itu jangan mudah-mudah. Kalau majlis ilmu kau lain, ngaji ilmu kau lain, kalau kita turut pergi, kita boleh. Ilmu gapo pun. Ni lebih-lebih lagi lah. Dia ada keberkatan tu. Dengan sebab itu kita jangan sekali-kali, tu dah ni maksud Imam Bukhari, jangan sekali-kali kalau kita ada majlis ilmu kita tak pergi, atau kita lalu dah situ. Mari dah Kota Baru ni misalnya, kita kata pergi beli saja kedai tu, misalnya. Padahalnya boleh juga beli kalau lepas ngaji mentah. Apa salahnya kalau kita lekok, ambil kesempatan tu. Hak naknya bukan hak utamanya nak beli sayur, nak beli daging tu. Hak utamanya nak ngaji. Hak tu belah-belah. Jangan hak ni belah-belah. Hak tu utama. Dia beza tu. Beza tu dari segi Tuhan nak beri kepada kita pun tak serupa tu. Tak serupa. Hak naknya kita kena ada. Lepas tu cara hadir ni pula. Jangan kita kata bila tengok orang ramai dah, tak ada tempat duduk, kita pergi cabut. Padahal tak ada tempat duduk tu mungkin alik belakang, depan ada lagi. Depan ada lagi. Sekurang-kurangnya kalau kita tak sini duduk depan, kita malu ke, sebab kita lewat misalnya, kita kata ini, kita kena ambil juga tempat duduk alik belakang. Itu dia nak ayatnya. Orang duduk di belakang orang lain, duduk di belakang pun kita dapat juga manfaat. Ini kalau zaman dulu duduk alik belakang ni tak apa bunyilah suara, kita kata dia tetap ada manfaat. Apatah lagi kalau sekarang ni misalnya kita kata tidak semestinya alik belakang tu tak molek. Kalau di universiti tu alik belakang tu dia tinggi pula. Tidak kata jadi alik belakang tu kau tak nampak. Tak. Dia kau tinggi gitu. Hak depan ni dah tak apalah, mungkin dia duduk depan gini. Lepas tu dengan pembesar suaranya cukup, tak ada jadi masalah kita duduk alik belakang pun. Lampu gapo cerah, tidak seperti zaman itu. Hak duduk dekat tu guru tu lah cerah sikitnya, alik belakang tu gelap kita kata. Maknanya terutama dalam keadaan zaman sekarang ni tak ada rugi kalau kita duduk alik belakang. Alik belakang pun tetapi dia nak cerita sini hak lebih moleknya, dia kena penuhi hak depan. Tu dia. Sebab tu dia kata, dan orang yang nampak ada ruang di sebelah depan, dia pun pergi duduk depan. Sebab apa? Sebab kalau kita duduk depan ni, hikmat dia, kelebihan dia, mungkin kita malu kepada tok guru tu. Lah dia serak tekuk. Kita duduk sungguh-sungguh depan. Tapi kalau duduk alik belakang tu boleh kita nus sikit, mengelik sikit.
alik pala orang tu jadi tak rapat. Boleh jadi gitu.